بالعالمين مرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita untuk berhimpun dalam majlis ilmu pada 1 jam hari ini. InsyaAllah kita masih lagi tidak berpisah dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihimassalam. Dan ini adalah kisah terakhir mengenai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. InsyaAllah minggu depan saya minta maaf ya, kerana cuti sekolah saya tidak mampu untuk mengendalikan kuliah. Pada minggu depan kita akan jumpa lagi 2 minggu dengan cerita yang terbaru daripada Nabi-Nabi yang baru insya-Allah. Dan insya-Allah 2 minggu lagi bila kita kuliah sekali lagi, saya akan bawa buku kedua terbaru saya yang bertajuk Di Bawah Tuduhan Kisah-Kisah Al-Quran. Jadi apa yang saya bentangkan selama ini adalah sebahagian kecil daripada apa yang saya tulis dalam buku tersebut. Jadi tuan-tuan kalau ada kemampuan boleh beli, kerana dengan membeli anda akan mengingati semula apa yang telah saya bentangkan sebelum ini dalam 8 kuliah ya, ataupun 8 kelas sebelum ini. InsyaAllah hari ini kita akan melihat bagaimana Nabi Daud alaihissalam mendidik Nabi Sulaiman. Bagaimana seorang ayah melihat potensi seorang anak. Dan ayat yang akan kita lihat adalah hanya 2 ayat, bukan 5, iaitulah ayat 78 hingga 79 daripada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Surah Al-Anbiya adalah surah yang turun sebelum hijrah, surah yang turun di Mekah, surah yang Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang peranan para anbiya dan kualiti yang Allah berikan kepada para anbiya. Sesiapa yang membaca suratul Anbiya, cerita Nabi yang paling panjang dalam surah ini adalah cerita Nabi yang pertama disebutkan di dalam surah ini, iaitulah, cuba teka, wallahu a'lam, masya-Allah ya, iaitulah surah Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim adalah cerita yang pertama sekali muncul dalam surah Al-Anbiya. Kenapa? Wallahu a'lam, masya-Allah. Kerana bapa kepada para anbiya adalah Nabi Ibrahim. Seluruh nabi-nabi Bani Israel adalah dari keturunan Israel, yakni Yaqub, dan Yaqub adalah keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihimassalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada seorang lagi anak, iaitu anak sulung Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihi salam. Jadi wajarlah cerita Nabi yang pertama muncul dalam surah Nabi-Nabi adalah cerita bapa para Nabi, iaitulah cerita Nabi Ibrahim. Dan cerita itu wajarlah menjadi cerita yang paling panjang di dalam surah ini kerana ia menerangkan metod perjuangan para anbiya. Kalau anda baca cerita Nabi Ibrahim, insya-Allah kita akan bawa 2 minggu lagi cerita-cerita Nabi Ibrahim yang sangat bijaksana. Anda akan mendapati baginda menggunakan pelbagai kaedah untuk supaya kaumnya faham satu perkara, bahawasanya berhala bukan Tuhan. Makhluk tidak layak untuk dipertuhan. Maka anda akan mendapati Nabi Ibrahim bijak ya dalam menggunakan pelbagai kaedah, termasuk memecahkan berhala. Memecahkan berhala bukan matlamat. Memecahkan berhala adalah kaedah. Ada orang keliru, namanya ISIS. Ya, memecahkan berhala adalah matlamat, lalu berlakulah fitnah. Kalau dia faham memecahkan berhala adalah kaedah, seseorang tidak akan sesuka hati melakukan serangan kepada rumah-rumah ibadat orang-orang yang belum muslim. Jadi kita kena faham, insya-Allah Nabi Ibrahim menggunakan pelbagai kaedah untuk mencapai satu matlamat, iaitu untuk berdialog dengan kaumnya dan untuk membatalkan pegangan mereka bahawasanya berhala adalah Tuhan. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Nuh, dan kisah yang ketiga dalam surah Nabi-Nabi adalah kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Saya bacakan 2 ayat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harath id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin. Dan sebutkanlah peristiwa wahai Muhammad kepada kaummu yang membabitkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, iaitulah peristiwa ketika mereka berdua membuat keputusan
mengeluarkan hukum mengenai isu tanam-tanaman harath. Harath ni tanam-tanaman, sawah padi. Rumah saya di Yan Kedah, rumah mertua, belakang tu sawah padi. So kita sebut dalam bahasa Arab harath. Harath. Ada nama harith kat sini. Dia tak ada kaitan dengan harath. Itu haris. Idh nafashat. Nafashat. Cerita pasal kebun, kita tak tahu kebun apa, mungkin kebun jagung atau kebun anggur, boleh jadi pelbagai jenis kebun. Tetapi isunya adalah idh nafashat. Nafashat artinya berkeliaran dengan ganas. Seseorang yang berkeliaran dengan ganas, tidak mematuhi perintah tuannya, namanya nafashat. Jadi mungkinkah kita berkeliaran dengan ganas tidak menurut perintah tuannya? Iaitulah kambing-kambing yang berkeliaran dengan ganas, tidak dipantau oleh tuannya. Idza nafashat fihi, di dalam kebun tadi, ghanamul qaum, iaitulah kambing-kambing dari sebuah kaum. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami, yakni Allah, menyaksikan keputusan yang telah dicapai oleh mereka. Ayat yang seterusnya, fafahamnaha Sulaiman, maka kami memberikan kefahaman demi kefahaman dan kefahaman dengan lebih mendalam kepada Sulaiman. Ketika Sulaiman memberikan pendapat selepas ayahnya memberikan pendapat. Wa kullan atainahu hukman wa ilma. Kedua-duanya, walaupun Sulaiman kami berikan kefahaman lebih, tapi kedua-duanya kekal. Kami kurniakan kepada kedua-dua Sulaiman dan Daud hukman, yakni kenabian, dan ilman, kemahiran, kepakaran dalam bidang yang mereka sedang hadapi. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ, dan kami jugalah yang telah menjadikan Daud bersama dengan gunung melakukan tasbih, dan turut sama adalah burung. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, dan kami tak susah pun untuk melakukan perkara sedemikian, yakni gunung berzikir bersama dengan Daud dan burung berzikir bersama dengan Daud. Dan peristiwa ini, tuan-tuan, adalah peristiwa sebelum Nabi Daud dilembutkan kepadanya besi, lalu Nabi Daud menjadi pemerintah yang mampu mencipta baju-baju perisai untuk melindungi daripada serangan. Dan cerita ini juga berlaku sebelum baginda ditundukkan angin, dan cerita ini berlaku sebelum baginda ditundukkan syaitan. Jadi saya cuma mahu anda fokus kepada 2 ayat sahaja, iaitu konteksnya adalah sebelum Allah memberikan nikmat seterusnya, iaitulah 3 nikmat. Nikmat yang pertama, kepakaran membina baju perisai. Yang kedua adalah mampu untuk menunggang angin. Yang ketiga adalah syaitan sebagai jawatankuasa untuk menyelam, mencari permata dan mutiara, perkara-perkara berharga di dalam lautan. Baiklah, mari kita perhatikan pengajaran daripada ayat 78 dan 79 ini. Ia cerita mengenai 2 orang yang membuat keputusan dalam satu kes yang dihadapkan kepada mahkamah Nabi Daud alaihi salam. Apakah kes itu? Kes yang membabitkan tanam-tanaman kena serang. Diserang oleh siapa? Raksasa yang lawa Atraman atau siapa? Harath ini diserang oleh kambing-kambing yang nafashat, yang di malam hari tidak dapat dikenal pasti berapa ekor. Yang jelasnya adalah tuannya terlepas pandang. Pemilik kambing ini tak tahu apa yang dia buat, tengok bola kot MU lawan Liverpool. Tetapi tidak dia sedari yang kambing-kambingnya telah tidak ditutup pagar mungkin. Lalu bergumbiralah kambing-kambing ini bebas
Freedom. Akhirnya mereka telah melepasi batasan, masuk ke dalam haras orang lain, masuk ke dalam kebun anggur orang lain. So kes ini pada esok hari, bila pemilik kebun ini terkejut apa yang telah berlaku kepada kebunnya, dia membawa kes ini ke mahkamah Nabi Daud. So saya nak tanya, ini cerita zaman siapa jadi raja? Nabi Daud kah atau Nabi Sulaiman? Ataupun zaman ini ada dua raja? Mana mungkin? Mana mungkin ada dua khalifah? So ada satu khalifah, iaitulah nama yang pertama diumumkan, Nabi Daud. Dan cerita ni cerita Nabi Daud. Buktinya apa? Kami beri kepada Daud gunung dan burung. Cerita Nabi Daud. Tetapi nama Sulaiman telah diumumkan, menunjukkan Nabi Daud ketika beliau mengendalikan kes mahkamah ini, beliau telah membabitkan anaknya. Beliau mahu anaknya participate. Kalau anda kaji cerita Sultan Mehmed, Sultan yang ketujuh Ottoman Devlet, iaitulah seseorang yang telah dikenali sebagai Muhammad Al-Fatih. 18 tahun anak kita ambil SPM. 18 tahun dia telah memimpin sayap kanan Sultan Murad. Kerana 16 tahun dia follow ayah dia duduk kat belakang kuda, naik kuda dengan ayah dia duduk kat belakang. Exposure, dalam bahasa Kelantan, exposure. Dia didedahkan. Dia tak payah buat apa-apa, just lihat dengan mata kepala kamu apa yang ayah buat. Macam mana ayah tak takut pada mati. Mati hidup ni Allah dah tentukan. Cuma kamu je kena pilih nak mati yang macam mana. Mati kat medan perang ni mati yang baik. So kamu tengok macam mana ayah tumbangkan musuh. 18 tahun nanti ayah nak kau pimpin bahagian sayap kanan. Jadi pengajaran pertama adalah parenting. Anak mesti dibesarkan dengan pendedahan. Bukan dengan ayah nak kau jadi doktor satu hari nanti, sebab adik-beradik mak ayah semua banyak yang sakit tak ada doktor. Ayah sangat harap kau jadi doktor satu hari nanti. Tuan-tuan, anak-anak mesti diberi pilihan. Tetapi tugas anda memberikan pendedahan. Biar dia terdedah kepada dunia ceramah. Pada masa yang sama, anak-anak dibawa ke dunia isteri kita. Isteri kita suka membaca. So dia dibawa ke dunia yang sangat membosankan dia, iaitu di mana suri-suri rumah sedang membaca. Dalam halaqah tersebut, anak 3 tahun mana tak boring. Tetapi sekurang-kurangnya anak yang 6 tahun, dia belajar sesuatu. Kenapa mak tak bekerja dan memilih untuk membangunkan motivasi suri-suri rumah dengan membaca. You can do something dalam rumah, di sebalik menunggu suami pulang. Jadi anak jangan kita paksa untuk capai cita-cita, tetapi kita membimbing dan mendedahkan. Apa yang berlaku kepada Sulaiman alaihi salam adalah pendedahan kepada alam kehakiman dan pemerintahan. Dan satu perkara yang menarik adalah anak bukan sekadar dihadirkan untuk melihat, tetapi anak telah diminta pandangan dan pendapat. Maknanya anak tidak sekadar datang dalam keadaan mental block. Macam mana saya dipaksa untuk datang oleh ayah? Dah, ayah tak nak kau lihat sahaja nak. Ayah nak kau beri pendapat. Dan Sulaiman punya kualiti alaihi salam adalah dia boleh memberikan pendapat. Dia tidak berkata saya masih belasan tahun ayah. Ayah jangan main-main ya, jangan minta pendapat saya ya. Mehmed, kalau anda kaji sejarah Turki, dia pergi menawan Konstantinopel umur 21 tahun, tuan-tuan. Umur muda, 21 tahun, umur menikmati PTPTN. Kenapa ya? Kerana 18 tahun dah pimpin sayap kanan, 16 tahun dah dibabitkan dalam akademi militeri. Jadi anak kita ni, jangan kerana usianya 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, lalu anda anggap dia sama rata dengan orang lain. 18 tahun SPM, 15 tahun PT3, 12 tahun UPSR, that's all you punya perjuangan. No, anak ada potensi yang jauh lebih hebat dan tidak mungkin tidak boleh diukur oleh peperiksaan yang bernama UPSR, PT3 atau SPM. Anda tak akan nampak potensi anak kalau anda tidak minta pendapat beliau. Perkataan yang akan keluar daripada mulutnya akan menunjukkan dia ni genius, dia ni bagus,
dia ni sabar ke tidak. Jadi mari saya sebutkan kepada anda secara detail apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Al-Imam At-Tabari menakalkan cerita ini secara lebih terperinci daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita ni nak tadabbur, kadang-kadang kena dapatkan bantuan mufassir. Mufassir akan bantu kita. Al-Imam At-Tabari kata ada dua pemilik telah merujuk Nabi Daud. Pemilik kebun mendakwa pemilik kambing telah tidak bertanggungjawab kepada kambing-kambingnya pada malam kejadian. Dan pemilik kebun telah didapati benar, dan pemilik kambing, anda masih ingat tak cerita Nabi Daud dengan pemilik kambing sebelum ni? Yang geling tu makna tak ada lah tu. Tak masih ingat tak cerita pemilik 99 ekor kambing kan? So kalau ada saya ada masa lebih, saya akan tunjukkan interrelated, sangat berkait walaupun bukan peristiwa yang sama. Okey, sebab kambing dalam surah Sad itu bukan kambing simbolik, dia memang kambing betul. Cumanya yang datang kepada Nabi Sulaiman bukan manusia tetapi malaikat, berdasarkan pendapat yang saya pilih. Tetapi isunya sekarang, dia punya kambing telah rosakkan kambing saya, tuanku. Tolong adili kami. Pengadilan telah dilakukan, lalu didapati pemilik kambing bersalah kerana tidak bertanggungjawab kepada kambingnya di malam hari. Lalu Nabi Sulaiman memandang keputusan yang dikeluarkan oleh ayahnya adalah keputusan yang betul. Apakah keputusan ayahnya? Ayahnya telah memutuskan supaya semua kambing-kambing kamu yang mengganas pada malam kejadian itu diberikan kepada pemilik kebun. Kerana nilai kebun itu sama dengan nilai kambing-kambing kamu. Maka perlu diberikan ganti rugi. Kebun tu musnah. Macam mana nak hidup ni? Kebun ni musnah. Dan kamu didapati bersalah berdasarkan bukti CCTV kot. Tak tahulah kan macam mana bukti tu. Maka cara untuk selesaikan kes ini, dan ini adalah pendapat yang adil. Pendapat siapa? Pendapat Nabi Daud. Ia adalah keputusan yang adil. Iaitulah jumlah ganti rugi adalah rupa-rupanya berkadaran dengan berapa ekor kambing yang kamu miliki. Serahkan kambing ini sebagai bayaran ganti rugi. Setakat ni boleh faham tak? Okey, alhamdulillah. Tetapi bagi Nabi Sulaiman alaihi salam, dia berpendapat keputusan ayah ini adalah adil, tetapi adil saja tidak mencukupi ayah. By the way, terima kasih kerana minta pendapat saya. Mungkin umur saya belasan tahun ayah, tetapi pendapat saya adalah, walaupun beliau belum lagi menjadi raja pada waktu ini, Nabi Sulaiman kata, saya berpandangan ayah boleh beri kambing-kambing ini kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi, tetapi ayah jangan memberikan kepadanya pemilikan mutlak kepada kambing-kambing ini. Maksud saya ayah bagi kepada pemilik kebun ini kambing-kambing dalam tempoh setahun. Kemudian selepas tempoh setahun, kambing-kambing ini dipulangkan semula kepada pemilik kambing. Kenapa? Kerana begini ayah. Bila kambing-kambing ini ayah tak beri untuk pemberian yang mutlak, nanti apa jadi pada kebun tu ayah? Pemilik kebun apa perasaan dapat ganti rugi kambing-kambing yang banyak seperti dapat duit cash. Saya tak tahu berapa nilai kambing seko sekarang. 500, 600, 700 RM, katakan 30 ekor kambing. Darab. Bayangkan dapat duit cash.
Agaknya pemilik kebun yang baru dapat kambing-kambing baru, dia akan beri perhatian tak pada kebun dia yang sudah dirosakkan oleh kambing-kambing lawannya tadi? Tuan-puan nampak bela? Are you okay semua? Rasanya cerita ni tak complicated sangat. Saya seronok dapat kambing. Maknanya okeylah, kebun saya rosak, tapi at least saya tak perlu lagi menunggu setahun untuk tanam balik saya punya kebun anggur tadi. Sebab at least tahun ni saya boleh berpada dengan ganti rugi yang saya dapat kerana saya boleh jual kambing-kambing ni. Betul tak? Saya boleh jual kambing-kambing ni. Tetapi Nabi Sulaiman berbeza pendapat. Ayah, jangan biarkan kambing-kambing ini menjadi milik mutlak pemilik kebun ini. Beri dia temporary. Kita buat agreement. Kenapa? Pertama sebab kalau ayah berikan kambing ini secara total kepada pemilik kebun, dia tak akan berikan perhatian lagi kepada kebun dia. Kebun itu akan terbiar. Dan saya tak suka benda ini, ayah. Ada tanah terbiar. Ini Sulaiman, the great prophet and the great king. Dia punya mindset dia adalah mindset pembangunan, mindset kemajuan. Tidak boleh ada tanah di atas muka bumi Allah yang tidak dibajak dan disawah. Setiap inci muka bumi Allah mesti diberikan fungsinya. Subhanallah. Kemudian, apa lagi kesan bila pemilik kebun tidak mendapat kambing itu untuk tempoh selama-lamanya. Maknanya menjadi milik mutlaknya. Pemilik kebun akan belajar bahawasanya apa yang dia dapat ini sementara sahaja. Dia perlu pulangkan semula kadar jumlah kambing yang sama. Dia nak jual silakan. Tetapi dia kena ikhtiar. Kalau dia jual, dia memang akan susah untuk cari kambing yang lain. Dia baik jangan jual, tetapi boleh perah susunya. Boleh ambil kelebihan bulu-bulunya. Dan kalau nak sembelih silakan, tetapi pastikan ada anak keluar supaya jumlah nanti berkadaran bila nak dipulangkan setahun lagi. Jadi apa kelebihan bagi seorang pemilik kebun bila dia dapat sesuatu tetapi rupanya sementara? Apa yang Nabi Sulaiman nak didik sebenarnya? Apa yang kamu miliki bukan untuk tempoh yang selama-lamanya. Apa yang kau miliki hanya untuk tempoh yang sementara. Satu hari nanti dia akan dipulangkan kepada tuannya. Yang ketiga, walaupun tuan-tuan tak catat, saya yakin dengan ingatan anda. Saya akan tanya balik kejap lagi. Yang ketiga, agak-agaknya tadi cerita pemilik kebun. Sekarang apa situasi pemilik kambing dengan keputusan ini? Fikirkan sejenak. Apa hikmah keputusan Nabi Sulaiman kepada pemilik kambing? Pertama sekali, dia tak adalah kehilangan modal sepenuhnya dengan menyerahkan semua kambing-kambing kepada pemilik kebun. Sekurang-kurangnya dia dapat melakukan sesuatu dalam tempoh setahun. InsyaAllah dia akan dapat balik kambingnya setahun daripada sekarang. So dia tidak kehilangan modal secara total. Lalu dalam tempoh setahun apa yang berlaku kepada beliau? Cuba teka. Tadi kan Nabi Sulaiman tidak mahu tanah itu terbiar. Lalu siapa yang akan membangunkan semula tanah dan kebun itu kalau bukan pemilik kambing? Maka Nabi Sulaiman berpandangan, Fulan bin Fulan yang memiliki kambing-kambing ini, jangan biarkan beliau merana, menyesal di atas apa yang berlaku. Boleh jadi kerana dia tengok bola malam tu, dia jadi terlalai seketika. Lalu kita nak dia belajar sesuatu, iaitu dia kena berkebun, dia kena bajak sawah, dia kena tanam benih, dia kena siram, dia kena tengok kebun ini selama setahun, dan selepas tahun kebun pemilik kebun ini dapat dipulangkan dan kambing dia akan dapat dipulangkan. Sekarang anda dapat tak melihat apa pula kelebihan pendapat Nabi Sulaiman kepada pemilik kambing? Bukankah sekarang dia belajar kemahiran yang baru? Selama ini kemahiran dia kemahiran mengembala kambing. Dia punya PhD dalam bidang mengembala kambing. Sekarang dia ada PhD dalam bidang yang baru, iaitulah petani, bersawah. Subhanallah, bijak Nabi Sulaiman kan? Dia tidak mahu rakyatnya ada mindset apa yang hari ini disebut menganggur. You need to do something. Dan inilah yang berlaku di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, kalian mahu gandum daripada kerajaan Mesir. Kalau kalian mahu gandum kerana kemarau panjang 7 tahun,
tawarkan sesuatu kepada kerajaan kami. Dia ada sesuatu berharga daripada pihak keluarga kamu. Kalau tiada perkara berharga, minta maaf, tiada gandum untuk kalian. So mereka kena buat sesuatu yang berharga, kraft tangan contohnya, diberikan kepada kerajaan, and then kerajaan akan balas dalam bentuk gandum yang mereka perlukan. Subhanallah. Rakyat tidak dibenarkan untuk bermentaliti tongkat kepada kerajaan, terlalu bergantung kepada sumbangan. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam jenius ke tidak? Jenius. Dan satu lagi, cuba letakkan diri anda di tempat pemilik kambing. Dia belajar apa sekarang? Selama setahun dia kena cover batasan sawah dia. Dia kena jaga daripada diganggu binatang-binatang perosak. Dia sedang belajar apa sekarang? Dia sedang belajar untuk membetulkan kesilapannya. Dia sedang muhasabah dirinya. Betapa kambing-kambingnya telah membaham sawah orang lain kerana kelalaian. Maka sekarang untuk mengelakkan kebun ini diserang, beliau sendiri perlu benar-benar memantau sepenuh masa daripada gangguan serangan-serangan perosak. Dan anda boleh fikirkan sejenak, agaknya apa yang dipelajari oleh pemilik kambing yang sekarang sedang menanam benih, membajak sawah. Dia sedang belajar apa? Sekarang saya Nabi Daud, anda Nabi Sulaiman. Saya nak dengar pendapat anda. Kemungkinan pemilik kambing ini, dia ada banyak kambing bukan sebab dia yang usaha. Mungkin kerana empire kambing itu diwariskan oleh ayahnya. Ayah saya orang kaya, ayah pun dah mati, jadi saya mewarisi kambing-kambing ayah. Agaknya seseorang mewarisi sesuatu daripada ayah, dia ada rasa kebertanggungjawaban yang banyak ke kurang kepada apa yang diwariskan berbanding ayahnya? Kurang sikit. Sebab dia dapat dengan cara mudah, ayah dapat dengan cara susah. So sekarang dia perlu belajar betapa susahnya nak dapatkan sesuatu hasil, kerana pemilik kebun memerlukan setahun penantian dan sekarang kebun ini rosak. Artinya apa? Nabi Sulaiman nak pemilik kambing ini faham hasil orang susah ni jangan diremehkan. Dia tunggu setahun dan mudah-mudah kau bebaskan kambing kau, dan sekarang dia kena tunggu lagi setahun. Jadi Nabi Sulaiman nak didik dia rasa kebertanggungjawaban. Jangan underestimate usaha orang lain. Dan satu lagi perkara yang indah, bertani mengajar anda konsep akhirat. Anda tanam benih, belum tentu hasilnya anda akan dapat lihat. Anda tanam benih mengharapkan anggur akan muncul, tetapi belum tentu anda hidup untuk melihat anggur tersebut. Akhirat mengajar anda, di dunia anda kena beramal, tanam benih, anda kena usaha, tetapi hasilnya kadang-kadang anda tak dapat lihat. Anda kena tunggu akhirat untuk Allah tunjukkan keputusan daripada amalan-amalan anda. Ya, anda layak tak makan anggur di syurga atau sebaliknya berdasarkan amalan anda. Jadi subhanallah, dapat banyak kan? Untuk makluman tuan-tuan, apabila Nabi Daud meminta pendapat Nabi Sulaiman, perhatikan ya, yahkuman artinya 2 atau 3 ke atas. Anda dah belajar bahasa Arab dengan Ustaz Syahmi kan? Yahkuman artinya 2 orang membuat keputusan atau ramai membuat keputusan. Bagus, 2 orang sahaja. Iaitu siapa? Maknanya kedua-dua memberikan keputusan. Ini menunjukkan level confident Nabi Sulaiman. Dia pun yakin dengan keputusan dia betul. Dan keputusan ayah betul tapi kurang lengkap. Subhanallah, Allah menyamakan level confidence seorang hakim dengan seseorang yang belum lagi menjadi hakim. Tetapi sekarang perhatikan lihukmihim. Him ni 2 orang atau ramai? Alhamdulillah. Maka sebenarnya siapa yang membuat keputusan? Yang membuat keputusan hanya seorang, Nabi Daud. Tetapi Nabi Daud telah membuka pandangan kepada anak andanya, maka jadilah 2 keputusan sekarang. Tetapi untuk mengelakkan kacau bilau, 2 pendapat ini mesti ditimbang, mesti dipertimbang, dan perlu ada konsensus ahli mesyuarat.
Maknanya apa? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat saya. Okey, saya adalah raja, okey, saya adalah hakim. Hopefully pendapat saya dimenangi oleh kalian semua. Dah, itu bukan Nabi Daud. Itu kita. Satu lagi pendapat adalah pendapat anak saya, Sulaiman. Saya mahu kalian. Maknanya keputusan ini memerlukan konsensus. Di sini kita belajar sesuatu, tuan-tuan. Untuk mencapai keputusan yang baik, biarlah ada perbezaan pandangan. Apa yang tuan-tuan boleh baca di Konokonia itu lateral thinking Edward de Bono, six thinking hat, bla 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 bla. Kenapa kena ada black hat, kenapa kena ada yellow hat, bla 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 bla. Kerana sebab tu cantik kalau tuan-tuan perasan. Nabi Daud, Allah sebut dia bertasbih dengan gunung dan burung. Apa kelebihan bila anda berada di puncak gunung? Anda nampak apa yang orang bawah tak nampak. Apa kelebihan bila anda jadi burung? Anda nampak apa yang orang bawah tak nampak. Maka sekarang Nabi Daud, bukan kebetulan Allah rakamkan dia bertasbih dengan gunung dan burung sebagai pengiktirafan kepada sikapnya menerima pendapat anaknya. Dia merendah diri dan tidak ada rasa ego. Kerana aku dapat lihat sesuatu yang aku tak nampak. Seperti burung. Burung nampak 20-30 km ke depan macam anda naik flight. Tapi kalau anda duduk kat bawah, anda hanya nampak 2-3 km ke depan. Tapi kalau anda duduk ke atas, anda nampak sesuatu yang anda tak nampak. Kalau anda duduk di puncak gunung, anda nampak benda yang orang di bawah tak nampak. So Sulaiman, thank you very much. Ayah sangat hargai pendapat kamu. Ayah terima pendapat kamu. Tetapi ayah nak pastikan ini adalah pendapat bersama. Dan kesemua ahli-ahli menteri telah bersetuju dengan pendapat Nabi Sulaiman. Dan di sini anda pelajari sesuatu. Nabi Daud tak rasa terancam. Nabi Daud tidak rasa yang kelebihannya sebagai seorang hakim sudah terjejas. No. Sebagai seorang ayah, kita kena didik anak supaya lebih baik daripada kita. Jangan didik anak sama macam kita. Apa yang kita rasa, kita nak anak pun rasa. Jangan begitu. Anak saya Fatihah, umurnya 7 tahun. Kadang-kadang saya tak dapat tahan, saya kena naik suara. Fatihah, kemas bilik. Sebab tu dah kali ke-10 saya kata kemas bilik. Kemas bilik yang pertama lembut, tapi kali ke-10 kemas bilik ni. Sebab bilik bersepah. Tetapi bila naik suara, anak tu tegur saya. Abi, kan baik kalau Abi cakap elok-elok. Dalam hati aku ni dah kali ke-10. Tapi sekurang-kurangnya anak anda belajar untuk berbeza dengan anda. Iaitulah soal intonasi suara. Anda akan terus marah dan boleh jadi anda akan tangan anak itu kerana melawan cakap-cakap. Okey. Melawan cakap ayah, pang. Dah, jangan macam tu. Kita kena cuba perhatikan anak itu sedang diberikan Allah kelebihan. Dia sedang berani untuk memperbetulkan Khalifah Umar. Memperbetulkan pemimpin rumah tangga. Subhanallah. Jadi kadang seseorang anak yang anda lihat kelemahan sebenarnya ada kebaikan. Jadi Nabi Sulaiman dibesarkan oleh ayahnya Daud dalam keadaan ayah suka tengok anak. Ini kata Ibnu Ashur rahimahullah. Ayah gembira tengok anak lebih baik daripada dirinya. Dan sedar tak sedar, perbezaan pendapat dua orang Nabi ini mengajar anda. Kalau dua orang Nabi boleh berbeza pendapat dalam perkara yang tidak jelas hukum, apatah lagi kita? Dua orang Nabi, hukman tadi maknanya walaupun belum jadi raja tetapi dia sudah jadi Nabi, iaitu Sulaiman. Walaupun dia belum menjadi raja tetapi dia sudah Nabi. Dua orang Nabi berbeza pendapat. Apatah lagi kita yang bukan Nabi. Kita hanya agamawan, kita hanya pendakwah.
Bolehkah berlaku perbezaan pendapat antara para ulama? Maka adakah Daud mencela? Adakah Daud mencela Sulaiman? Adakah Sulaiman mencela Daud? Ini dipanggil fiqh ikhtilaf. Kadang-kadang kan, bukan masalah pada perbezaan pandangan. Masalah pada karakter dan sikap orang-orang yang berpegang kepada pandangan. Melampau batas dalam komen-komen di Facebook. Dia nak buat 8 rakaat ke, dia nak buat 20 rakaat ke, jangan dicela orang buat 8, jangan disarkastik orang buat 20. Orang nak baca kunut, orang tak nak baca kunut, jangan dicela, jangan disarkastik. Biarkan mereka dengan pendapat mereka. Umat ini ada banyak keutamaan lain, iaitu yang tak sembahyang subuh lagi ramai daripada yang baca kunut dengan tak baca kunut. Yang tak sembahyang tarawih lagi ramai daripada 8 dan okey. Insaf ya. Kadang-kadang orang tu nak pergi demonstrasi ke, orang tu tak nak pergi demonstrasi ke, yang penting dia membela Palestin. Jangan dicela orang yang tak pergi demonstrasi, jangan disarkastik orang pergi demonstrasi. Kenapa kita ni mulut ni tak jaga, celupar sangat? Banyak contoh ya tuan-tuan yang sangat mendukacitakan, ya. Khususnya dalam perbezaan pendapat fiqh. Ya. Jadi biarlah kita ni ada tasamuh. Kita meraihkan. Kerana sekarang ini terlalu banyak perbezaan pendapat dalam perkara khilaf yang sampai bergaduh. Dan sampai laqab, sesuatu yang dilarang dalam surah Al-Hujurat berlaku. Iaitu anda beri gelaran-gelaran kepada seseorang dengan gelaran yang dia tak suka. Perli dia punya kelayakan ijazah, perli cara penyampaiannya, perli umurnya, perli penampilannya. Itu sudah perli saudara. Saudara sudah makan daging saudara anda sendiri. Jangan buat begitu, bacalah surah Al-Hujurat. Jangan mencela antara satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab. Jadi inilah fiqh ikhtilaf yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Khandaq, selesai peperangan Khandaq, Nabi nak pergi hukum Banu Quraizah. Lalu Nabi bersabda, kita sekarang dah asar, tapi kita belum sampai ke perkampungan Yahudi Banu Quraizah yang banyak buat hal sepanjang peperangan Khandaq. Lalu Nabi bersabda, la yusallina ahadun minkum. Bateri kot Kalau bateri saya tak guna. Saya guna suara boleh dengar belakang? Nabi bersabda, la yusallina ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Kalian jangan solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Hadis Sahih Bukhari. Dikomen oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia kata begini, apabila Nabi kata begini, para sahabat berpecah pada dua kamp. Tapi perpecahan mereka bukan perpecahan yang sampai cela-mencela. Satu pihak sahabat memahami bila Nabi kata kita jangan solat asar, sebab asar dah masuk. Tapi tak sampai lagi ke perkampungan Yahudi Banu Quraizah. Nabi tak sempat nak jatuhkan lagi hukuman ke atas Banu Quraizah yang khianat kepada perjanjian kepada Nabi. Lalu Nabi kata, jangan solat kecuali di dalam perkampungan Banu Quraizah. Ada para sahabat memahami secara zahir. Maknanya solat asar di Bani Quraizah saja, walaupun qadha. Sebab rasanya nak maghrib dah ni. Tapi kita tak sampai lagi. Jadi, mereka memahami secara zahir. Kita kena solat asar tak boleh kecuali di Banu Quraizah. Tetapi ada para sahabat, kita kena faham, level of understanding nas kalangan para sahabat pun berbeza. Ada yang level of understanding mereka lebih dalam. Mereka memahami, ini camp yang kedua, kita solat asar dah masuk, kita tak boleh qadha sembahyang asar, kita kena tunaikan dengan segera, and then bergegas ke perkampungan Banu Quraizah.
That's the point daripada maksud Nabi, iaitulah bergegas. Jangan jalan slow sangat. Lalu bila dibawa isu ini kepada Nabi, satu, solat qada tak sembahyang asar, bagaimana Khandaq pun ada yang tak sembahyang asar kerana perang. Dibolehkan. Dan satu lagi sembahyang asar, Nabi tidak mencela kedua-duanya. Subhanallah. Nabi tak cela kedua-duanya, tuan-tuan. Jadi ini legasi yang sangat mahal yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari satu sudut kita pelajari sesuatu di mana dua orang Nabi berbeza pendapat, apatah lagi kita agamawan dan para pendakwah. Maka pengikut-pengikut dan anak-anak murid di bawah ini belajarlah daripada Al-Imam Syafi'i yang berkata, meskipun kebenaran itu keluar daripada mulut musuhku sekalipun, aku akan terima. Sebab kita kena tengok ayat ni elok-elok. Macam mana ustaz kita nak terima pendapat dia, sedangkan pendapat dia saya rasa bahaya untuk organisasi dan jabatan ini. Pertama sekali, bila kita lihat adanya pendapat ulama berbeza dengan ulama lain, kita kena faham satu perkara, boleh jadi ulama itu diberikan kefahaman lebih. Boleh jadi. Itu yang pertama. Kat sini dia ada 3 step. Step yang pertama, boleh jadi ada ulama terkemudian diberikan faham lebih daripada ulama terdahulu. Contoh dalam kes saya kata minggu lepas ke 2 minggu lepas, jasadan. Siapakah jasad yang ada di atas kursi Nabi Sulaiman? Ulama terdahulu kata anaknya yang mati. Dan ia pendapat yang majoriti. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Anaknya yang tidak sempurna keadaan tubuh. Tetapi ada ulama terkemudian. Dan kenapa ada orang berpegang pada ulama majoriti dan kenapa ada orang berpegang kepada ulama minoriti? Kerana kita memahami, setiap kita memahami ada ulama tertentu yang Allah beri faham lebih sikit. Fafahamna, fahama, bukan fahama. Artinya fa'ala, kami berikan lebih. Kami berikan berkali-kali. Dia baca ayat yang sama, dia ulang banyak kali, dia menerima hikmah yang berbeza. Tetapi meskipun salah seorang daripada ulama itu kami beri kefahaman lebih, kamu kena faham satu perkara. Dua-duanya kami beri kemuliaan. Jangan dicemooh salah seorang. Dua-dua kami berikan kenabian. Walaupun pendapat Daud kelihatan kurang tepat, beliau hanya melihat dari kacamata keadilan. Sedangkan Nabi Sulaiman melihat dari kacamata keadilan dan kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi ini tidak menunjukkan Daud salah dan Sulaiman betul. Sebab ulama bila berijtihad, satu pendapat yang betul berapa pahala? 2. Kalau salah, berapa pahala? Maka siapa menentukan betul salah? Bukan kita, dia. Melainkan jumhur telah membuat keputusan fatwa ini salah. Itu lain cerita. Kerana itu pendapat fatwa, jumhur. Jadi kita tak akan boleh rasa untuk menerima pendapat orang lain kalau kita tidak tawaduk bahawasanya kesemua ulama ini Allah Ta'ala yang beri kepada mereka kelebihan. So, saya bersedia untuk menerima pendapat imam lain. Saya bersedia untuk menerima pendapat ulama lain. Kerana saya memahami setiap ulama Allah Ta'ala berikan kelebihan sebagaimana Allah memuliakan Daud dan Sulaiman alaihi salam. Dan yang terakhir, tuan-tuan, cerita paling banyak dalam surah Al-Anbiya ini adalah cerita Nabi Ibrahim, dan tiba-tiba muncul cerita Nabi Daud sebagai seorang ayah dan zuriatnya Nabi Sulaiman. Sebenarnya ada hikmah ya kenapa cerita ini disusun sebegini di dalam Al-Quran, dan ini pendapat para ulama. Kerana surah ini turun kat Mekah ke kat Madinah? Siapa yang dengar ayat ni? Quraisy, masyarakat Arab. Mereka kata apa? Kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita, kamu jangan buat kacau kepada apa yang kami lakukan di Kaabah. Kami mewarisi apa yang ayah kami tinggalkan. Beri perhatian, mereka menyebut ayah. Ini legasi ayah kami. Apa dia? Dalam fikiran diorang, telanjang masa tawaf. Ini legasi ayah kami. Dalam fikiran diorang, bid'ah diorang adalah solat dan keadaan berhala kat depan. Solat tapi berhala kat depan.
Tapi Nabi kata ini bukan Ibrahim wariskan. Anda baca surah ini, Nabi pecahkan berhala. Surah Al-Anbiya. Lalu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak Ishak dan keturunan para Nabi Bani Israel. Anda akan perhatikan syariat Nabi-Nabi Bani Israel. Lihat saja salah seorang daripada cucu zuriat keturunan Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Musa alaihissalam. Kalau taubat, macam mana caranya? Tuan-tuan, tidak diterima taubat di zaman Nabi Musa kecuali bunuh diri. Ini sekiranya tuan-tuan menyembah berhala. Maka bila terbukti dan didapati bersalah, ada saksi menunjukkan anda sedar diri ketika menyembah patung berhala, maka cara taubat nasuha adalah dengan cara bunuh diri. Keras tak? Keras. Tetapi itulah syariat Islam pada waktu itu. Tetapi sekarang ini zuriat Nabi Ibrahim juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara taubatnya? Walaupun anda pernah syirik kepada Allah dahulu kala, katakan seorang non-Muslim 40 tahun, maka dengan hanya melafazkan taubat dengan penuh keikhlasan, mengaku kesilapan telah berlaku, ia berlaku dalam keadaan kejahilan diri, Allah menerima taubat anda. Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih berat? Nabi Musa punya taubat atau Nabi Muhammad punya taubat? Mana yang lebih lunak? Nabi Muhammad punya syariat atau Nabi Musa punya syariat? Jadi anda boleh lihat ya, pendapat Nabi Daud strict. Memang berkadaran dengan kadar jenayah kamu. Memang berkadaran. Tetapi Sulaiman anak kepada Daud. Muhammad SAW adalah anak kepada Ibrahim yang dibangga-banggakan oleh Quraisy. Aku datang dengan syariat yang lebih lunak. Aku membawa kepada kamu syariat yang lebih peri kemanusiaan. Maka apa alasan untuk tidak menerima agama yang selari dengan fitrah ini? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang lebih lunak, dan inilah yang digambarkan daripada pendapat anak kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini antara hikmah kenapa kisah ini disusun selepas kisah Nabi Ibrahim yang panjang lebar di dalam surah Al-Anbiya. Jadi tuan-tuan, 10 minit lagi ya, kita akan tamat. Dan saya tak boleh kalau tak ada pembesar suara. Semalam dah lah demam panas, takut kejap lagi pengsan ke apa. Saya tak berani nak teruskan sebab dah rasa nak pitam ni. Tapi kalau anda ada soalan, boleh ajukan. Sebab rasanya dah banyak kelas anda tak mampu tanya soalan. Soalan telah dinafikan. Tanyalah kalau nak tanya. Ya, yang penting ada soalan, satu soalan pada 10 tahun lepas yang belum terjawab. Daripada Puan Syakira. Silakan. Yang Ustaz cakap tadi, pemilik kambing dijatuhkan macam hukuman untuk dia membangunkan kebun. Adakah kebun itu kebun pemilik kebun yang dirosakkan tanamannya ke, ataupun kebun baru? Kebun lain, hanya start from zero? Saya percaya kebun yang sama. Kerana kebun yang lain boleh jadi kebun tu lebih kecil. Lalu kalau kebun lebih kecil, dia tidak berbaloi dengan pendapatan buah anggur daripada kebun yang sekecil itu. Maka beliau perlu membangunkan from scratch, daripada zero, kebun yang telah rosak. Okey, ada lagi? Kenabian Nabi Sulaiman ni sama dengan zaman kenabian Nabi Daud ke? Wallahu alam. Ke selepas kenabian Nabi Daud? Nabi Daud dinabikan. Tuan dah beri jawapan dalam soalan tu pun ada wallahu alam. Saya percaya Nabi ini hanya diutuskan apabila seseorang Nabi sebelumnya telah wafat. Tetapi isyarat daripada ayat ini, hukman kalau ditafsirkan sebagai Nabi, maknanya Nabi Daud belum lagi wafat.
Tetapi boleh jadi juga Allah Ta'ala menyebut kedua-duanya yang kami berikan kenabian, yang juga bermakna Nabi Daud sudah wafat. Maka kami gantikan dengan Sulaiman sebagai Nabi. Yang pasti, seseorang yang Allah Ta'ala jadikan Rasul, ya, kita berbicara tentang Rasul, yang mungkin lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi, dia hanya diutuskan kepada sesuatu kaum bila kaum itu sangat kritikal dan sukar untuk diselesaikan masalah akidah mereka oleh Nabi. Maka bila Nabi gagal, Nabi tak mampu dah nak betulkan dia orang, maka Rasul diutuskan. Kerana Rasul ini dia ada kelebihan namanya maksum. Dia akan dipelihara daripada dibunuh. Nabi tidak terpelihara, sebab tu ada Nabi yang dibunuh. Kerana Rasul diutuskan kepada kaum yang sudah rosak. Jadi, ada kemungkinan Nabi Sulaiman menjadi Nabi pada zaman Nabi Daud. Tetapi saya lebih percaya, Nabi Daud mampu menjalankan tugas sebagai seorang Nabi dengan jayanya. Lalu tidak ada keperluan untuk Nabi Sulaiman menjadi Nabi pada masa Nabi Daud menjadi Nabi. Tetapi selepas Nabi Daud wafat, wa kullan ataina hukman wa ilma, maka Allah gantikan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman sebagai seorang Nabi. Boleh juga Nabi Sulaiman menjadi Nabi pada usia yang lebih muda, tetapi sebelumnya Nabi Daud telah menjadi Nabi lebih awal. Yang penting, maksud Nabi adalah seseorang yang mempunyai berita mengenai masa depan, yang tidak ada orang lain boleh mendakwa mereka ada berita tersebut, dan ia hanya dinabikan apabila mendapati kaumnya walaupun sudah Muslim tetapi tidak percaya pada hari akhirat, maka Nabi diperlukan. Dan bukan perkara yang tidak berlaku dalam sejarah, di mana satu kaum dua orang Nabi, Musa, Harun. Dalam surah Yasin ada 3 orang Rasul. Tak pelik Cuma baki lagi saya tak rasa mereka menjadi Nabi pada usia yang sama. InsyaAllah. Silakan. Rupanya banyak soalan ni bila kita buka. Silakan. Sebelum ni mengatakan Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin dan syaitan. Nabi Sulaiman bisa boleh menundukkan jin lah. Boleh menundukkan jin dan syaitan. Adakah manusia boleh menundukkan jin dan syaitan? Kalau Nabi Sulaiman boleh menundukkan jin dan syaitan, adakah manusia boleh untuk ditundukkan kepadanya jin dan syaitan? Nabi Sulaiman yang menundukkan kepada jin, yang menundukkannya jin dan syaitan adalah Allah. Bukan Nabi Sulaiman hafal ayat-ayat sihir tertentu, maka dengan itu menyebabkan jin dan syaitan dapat jinak kepada dia. Kerana kefahaman inilah yang ada kepada Yahudi. Nabi Sulaiman menguasai beberapa ayat sihir yang disebut sebagai Kabbalah, yang mana kalau orang-orang tertentu selepasnya dapat hafal ayat yang sama, mereka akan dapat kontrol jin. Dan bagi saya, hanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam saja yang diberikan Allah kelebihan untuk ditundukkan kepadanya jin dan syaitan. Kerana inilah tafsiran kepada surah Sad, ya Allah anugerahkan aku kerajaan yang kau tidak kurniakan kepada orang lain. Kerana kalau kau kurniakan kepada orang lain akan salah guna kelebihan ini. Termasuk bila Allah tundukkan kepadanya jin dan syaitan, dia akan gunakan untuk salah tujuan. Dia akan gunakan jin ini untuk santau orang lain. Dia akan gunakan untuk ilmu hitam. Maka hukum asal bahawasanya jin dan syaitan tidak boleh ditundukkan oleh mana-mana manusia. Tetapi Allah kata apa? Sihir boleh berlaku dengan izin Allah. Saya tak pasti saya kupas ke tidak cerita Harut Marut di sini. Belum Tapi tuan-tuan boleh YouTube lah di Tadabbur Center. Saya kuliahkan di Masjid Wilayah. Sihir boleh berlaku, jin boleh bertindak, tetapi itu pun berlaku dengan izin Allah. Maknanya jin dan syaitan nothing, kecuali dengan izin Allah mereka jadi asbab. Yang langgar kereta anda bukan jin, tapi entah siapa entah. Tetapi yang mentakdirkan kemalangan itu adalah Allah. Manusia-manusia ini hanyalah asbab. So kita kena beza antara asbab dan musabbab. Okey, silakan tuan. Disebut dalam ayat tadi Allah kaitkan dengan gunung ganang dan unggas. Gunung Ganan dan Unggas. Jadi apa relevannya di situ? Sedangkan Soalan yang bijak. Kita tahu yang Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Daud kelebihannya pandai besi. Betul. Sulaiman boleh kontrol angin, jin semua. Kenapa
Satu soalan yang bijak ya. Dan kalau boleh nak guna yang ni lah. Oh dah tak ada dah. 3 minit lagi. Saya memang waktu soalan macam ni penting. Dia menyebabkan saya recall balik poin-poin penting saya. Kadang-kadang bila kita ceramah ni semangat sangat sampai terlupa poin-poin penting. Macam mana seseorang itu boleh ada kekuatan untuk menerima pendapat orang lain sedangkan dia orang yang ada title, orang yang memang pengurusi mesyuarat. Ayat yang sama Allah berbicara tentang seseorang diberikan kelebihan untuk memberikan pendapat. Ayat yang sama, bukan ayat yang berbeza, tentang tasbih. Tasbih artinya apa? Yusabbihna, maknanya Allah adalah pemilik kesempurnaan, saya penuh kekurangan. Kerana saya manusia, saya punya pendapat boleh berlaku kelemahan. Yang hanya memiliki pendapat yang paling tepat, wala yakhafu uqbaha. Surah Al-Fajr. Allah tidak pernah review keputusannya untuk menghancurkan kaum Thamud. Karena keputusan Allah adalah tepat. Allah tidak pernah review kerana Allah bukan kita. Kita yang suka buat review kerana menginsafi pendapat kita tidak sesuai dalam konteks hari ini. Manifesto kita tidak sama dengan 5 tahun yang lepas, sudah tidak sesuai. Jadi kita review. Tetapi Allah Maha sempurna daripada review. Allah punya pendapat tidak pernah salah, sentiasa tepat. Aku Daud, manusia biasa. Maka seseorang yang bertasbih subhanallah, subhanallah, Allah pemilik kesempurnaan, aku penuh dengan kelemahan, wajarlah aku Allah nak turunkan kebenaran. Kadang-kadang Allah turunkan kebenaran bukan melalui aku, tapi melalui lisan dan lidah anak aku. Kebenaran datang daripada Allah, bukan daripada anak aku. Kebenaran datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datang daripada Allah, bukan daripada anak aku. Tapi kebenaran itu Allah jadikan lidah anak aku sebagai asbab. Kalau seseorang boleh faham hakikat ini, dia akan bersedia menerima pendapat sesiapa pun. Kerana kebenaran daripada Allah. Kita meeting untuk tahu kebenaran. So, kata Nabi, ma nadima liman istakhara wala khaba liman istashara. Tiada ruginya mereka yang bermusyawarah dan tiada penyesalan mereka yang beristikharah. Tiada rugi mereka yang bermusyawarah dan tiada penyesalan mereka yang beristikharah. Ya. Jadi tasbih adalah asas kekuatan seseorang itu diganggu oleh syaitan dengan penyakit hati. Kau tu ada title, kau tu selebriti, mana boleh kau ditegur dengan pendapat-pendapat seperti ini. Jangan terima teguran ini, kalau boleh balas balik apa yang dia tegur. Dan Allah akan menyebabkan kita boleh terima teguran, ya, menerima teguran daripada orang lain, ya. Menari, lancarkan tudung di zauk ke apa, itu tak elok kan. Jadi kita terima pandangan itu. Jadi orang yang merendah diri ini adalah orang yang alhamdulillah lah. Maknanya dia tidak membesarkan dirinya, dia membesarkan Allah. Jadi tuan-tuan, perkara ini sebenarnya hilang ya dalam organisasi. Jadi biarlah kita belajar daripada Quran asas-asas untuk membangunkan organisasi yang baik. Inilah kesimpulan daripada seluruh kisah Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Daud alaihissalam. Kita jumpa lagi dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa akan datang. Tiada kuliah pada minggu depan, tapi 2 minggu lagi akan ada buku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mati live. Jumpa lagi tuan.